نافعا وارزقني فهما مستقيما وهداية للصواب. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabih, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Sadaqallahul azim. At-Taubah ayat yang ke-33. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi ad-dalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Sadaqallahul azim. Suratul Nahli ayat yang ke-30 ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq, atau kama qala. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita, selawat dan salam amor di malam ni, juga para penuntun sekalian, kepada junjungan besar kita, Nabi kita, Rasul kita, kekasih kita, orang yang nak syafaat kita di akhirat lagi akan datang, tak lain tak bukan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita kepada ahli keluarganya dan para sahabatnya sekian. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur, sama-sama terima kasih kerana Allah Ta'ala masih kera kita lagi, sehingga dia bui segala-gala kepada kita, sehingga kita ni ialah di saat kini berada masih dalam keadaan kita sehat walafiat. Maka alhamdulillah malam ni sebuah sedikit munasabah lalunya bulan Rabiul Awal, yang mana umat Islam seluruh dunia riuh menyambut ketibaan bulan yang dilahirkan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun dikata lainnya bulan yang Allah Ta'ala lahirkan Nabi kita ke alam dunia. Maka alhamdulillah di malam ni sedikit sebanyak hamba nak kecek, nak bercara, nak cerita sikit banyak berkenaan dengan Rasulullah. Bukan para Rasul, bukan saja Nabi Muhammad saja dak. Para Rasul pun dimakilah. Kalau kita tengok
Maka di antaranya Nabi kita, sebagaimana Allah Ta'ala duk cerita dalam Al-Quran, sebagaimana Tuhan duk cerita berkali-kali di dalam Al-Quran berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi kita ni merupakan seorang Nabi yang terakhir, Nabi sutai, Nabi Allah sekali, iaitu kemuliaan dianya lebih daripada Nabi-Nabi yang awal. Nabi-Nabi yang awal. Oleh kerana Nabi-Nabi yang awal ni tak begitu ramainya umat-umat dia. Tu. Tapi Nabi Muhammad ni umat dianya melimpah. Cuba tengok di hari ni, umat Nabi Muhammad ni banyak sekali di dalam dunia. Sebab tu Nabi pun pernah kata dalam hadis dia, dia suruh kita ni menikah, kahwin, bining, belaki ni supaya membanyakkan umat. Nabi kata, aku kedebel di akhirat esok, aku berasa bangga di akhirat esok, aku bahagia di akhirat esok dengan sebab umatku ramah. Sebab puak mung ni ramah. Ni Nabi dah cerita kepada umat dia. Maka Alhamdulillah, sudah pun tiba. Panggil setahun pula kita sapanya bulan yang dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bulan Rabiul Awal, mengikut kaum yang sahih, mengikut kaum yang muktamad. Maka sebagaimana Allah Ta'ala ada cerita dalam Quran dia, berbagai-bagai ayat dan juga berbagai-bagai surah di dalam Al-Quran dia. Di antaranya yang hamba baca saat ni, jadi Tuhan ayat siap dah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Sebagaimana dalam surah Taubah Tuhan ada cerita, dalam surah Saf pun ada, dalam surah Saf pun ada, dalam surah Fatah pun ada. Ada setengah tu dia kata wa kafa billahi syahida. Dia lah surah-surah lain. Jadi nyata bahasanya Tuhan kata huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Allah Ta'ala lah mengutuskan seorang rasulnya yang bernama Muhammad ni, bil huda wa dinil haqq. Nabi Muhammad lah membawa penunjuk, wa dinil haqq, dan bawa sebuah agama yang sebenar. Bawa agama yang sebenar. Dia ni sebagai penunjuk, tunjuk jalan yang betul, jalan yang hak, jalan yang sebenar, dan agama yang sebenar. Jadi Tuhan ayat awal-awal kata agama Islam ni agama yang sebenar, agama yang tunjuk orang ke jalan yang baik. Jadi kita tak kena ragu-ragu, tak kena duk syok, duk wahwih dah ibu-ibu, ayah-ayah. Bahawasanya kita orang Islam ni kita duduk di atas kebenaran. Kita kekal lah di atas kebenaran kita sehingga kita pejam mata. Ni Rasulullah. Pasal apa boleh Tuhan tu dia utuskan seorang Nabi di akhir zaman ni, namanya Muhammad, ke alam dunia ni. Tuhan pun dah royak liyuzhirahu 'ala dini kullih. Tuhan kata kerana nak menzahir, nak melataskan di atas agama-agama sekalian yang ada di permukaan bumi ni. Kerana dunia, dalam dunia ni banyak orang-orang yang mengaku agama ataupun mereka-rekakan agama, membuat-buatkan agama. Tu banyak. Maksudnya agama yang sesat, agama yang direkakan oleh manusia. Maka Allah Ta'ala latihkan Nabi kita bawa agama ni supaya nak liyuzhirahu 'ala dini kullih, kerana nak mengatasi, kerana nak menzahir, kerana nak nak apa ni, nak menunjuk kebenarannya Islam ni 'ala dini kullih, di atas agama sekaliannya. Jadi agama lain yang ada di dunia ni, maksudnya agama Islam lah, dapat mengatasi segala-galanya. Tak ada kemoncok agama Islam. Inna dina 'indallahil Islam. Agama di sisi Allah ni ialah agama Islam. Jadi kita duduk dalam agama Islam ni, agama Allah dah. Agama Allah dah. Agama yang Allah Ta'ala redha dah. Tu. Agama yang Allah Ta'ala redha dah, agama Islam ni. Wa raditu lakumul Islam madina. Tu di antara
ayat yang turun ketika Nabi kita buat haji di Padang Arafah. Nabi duduk wukuf, Nabi duduk di Padang Arafah. Tu Nabi duduk atas belakang utah. Turun ayat saning tu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wa raditum. Tu ayat dah. Tu. Tuhan redakan agama Islam itu sebagai agama pegangan kita. Jadi kita hari ni agama Islam, agama Tuhan. Patakkan Tuhan nak menyesak, takkan Tuhan nak buat nyanyi bila kita beragama Islam. Sebab tu orang masuk agama Islam ni orang beruntung. Tengok hari ni. Berderu-deru orang masuk Islam, orang meluk Islam. Bukan kita, bukan tempat kita. Kawan puak mak saleh. Orang-orang asing yang tak pernah kita telitah di hati, kata day morning tak jalan dah. Kau tengok ke Zahir ni tak masuk Islam dah. Tapi di hari ni Allah alhamdulillah. Para mak saleh. Orang-orang Eropah ni nak ayat tu, orang maju-maju dah. Hari ni berpaling kepada berhadap kepada agama Islam. Tinggal agama mereka dulu. Hani tengok nak ayat tu kebesaran agama Islam. Kerana nyata habis dah. Tu. Tuhan pun cerita pula walau karihal musyrikun. Di sini kita erti bahawa di ayat ini bahawasanya Allah Ta'ala akadkan, bakitkan Nabi kita berdakwah di Mekah ketika tu bahawasanya ditetar sangat-sangat, dihalal sangat-sangat, dibantah sangat-sangat oleh para musyrikin. Sebab tu Tuhan ayat dah sini walau karihal musyrikun, walau orang musyrik itu marah, benci sekalipun wahai Muhammad, tetap aku utuh mung ni untuk membawa sebuah agama yang bernama agama Islam. Ni. Sebab tu Tuhan tolong orang agama Islam, Tuhan tolong tengok. Dah di mana tempat tengok. Di mana pun. Hanya tunggu harilah. Ada kalanya Tuhan tolong selalu, ada kalanya Tuhan tak tolong lagi. Kenapa? Kerana kalau kita berjalan dengan hukum Islam tak betul, kita tak dapat nusrah daripada Allah Ta'ala. Kita tak dapat nusrah daripada Allah Ta'ala. Tengok Rasulullah dulu di Mekah macam mana. Di Mekah macam mana. Bila dia hijrah mari Madinah macam mana. Di dalam perjuangan Rasulullah macam mana. Berapa kali semua Rasulullah menghadapi peperangan yang diserahkan oleh musuh Islam dulu. Di antara dalam kitab jalan catatan sejarah kata 83 kali semua. 83 kali 8 tahun berada Nabi kita di Madinah. Yang mana Nabi kita masuk perang sekali di dalam rombongan para sahabat sekali dengan jemaah sahabat saat itu yang dipimpin oleh Rasulullah 27 kali. Hani nak ayat kata perjuangan Rasulullah membawa agama. Sebab tu Tuhan kata walau karihal musyrikun, walau orang musyrik, walau orang musyrik Mekah sekalipun, benci sekalipun Muhammad, musuh mung sekalipun Muhammad, tak ada kira dah. Liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Untuk nak mengatasi, supaya nak mengatasi di atas agama-agama yang selain daripada Islam. Ini bahawasanya Islam ni menunjuk pada awal-awal dalam Quran lagi Tuhan raya bahawasanya Islam ni kemoncok ibu-ibu, ayah-ayah. Sebab tu kita di hari ni kita berpegang agama Islam ni, jadilah kita orang baik. Jadilah kita orang banyak amal ibadat. Baiklah kita perangai kita, tikah laku kita, jadi orang baik. Kerana kita duduk di atas dalam agama yang sudah sempurna dah. Sebab tu di antara hadis Nabi kata al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ni tinggi, tidak ada yang tinggi daripada Islam. Tak ada hak orang tinggi daripada Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tak ada orang nak tinggi daripada Islam. Islam ni kemoncok nak ayat tu. Hani ibu-ibu ayah-ayah bahawasanya hari ni kita tak kena ragu-ragu, tak kena syok, tak kena waris. Bahawasanya kita sudah pun kita duduk di dalam kebenaran. Hanya kita fokuskan, kuatkan amal ibadat kita. Banyakkan pahala kita, banyakkan amal ibadat kita. Lebih-lebih lagi kita kena banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Selain daripada kita tengkak dah, kita kuat dah. Kita kuat dah ibadat kita, amalan kita, maka kita kena banyak bertaubat kepada Ta'ala. Kerana kita ni tak sunyi daripada salah dan silap. Demo pun dimaki lah. Kita hidup dunia ni, lebih-lebih lagi kita hidup di penghujung. Kita hidup di penghujung dunia ni,
Allah banyak sekali ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ime orang yang hidup di penghujung dunia ni nipih. Kita tengok sendiri dah hari ni, tengok. Dah Tuhan wi balas kucalana dah kita. Kucalana dah kita. Nak ayat tu akidah kita ni di hari ni. Jadi nak ayat kata nipih. Sebab tu kalau kita tengok kalau Dajjal mari sungguh, Allah boleh tengoklah orang masuk Dajjal. Boleh tengok kalau tengok di hari ni. Tuhan waktu turun Covid ni pun nak ayat kata kucalana dah orang Islam anak Melayu kita. Nak ayat tak habis dah. Kadang-kadang takut kelajak siapa tinggal ke Tuhan. Siapa tinggal ke Tuhan. Jadi seolah-olah takut tu supaya tak ada Tuhan dah. Tak ada dah kata tak Tuhan dah you nak itu nak ke mana kau kita beringat dah. Tak ada nak ayat. Jarang nak ayat. Takut sungguh. Takut semacam mana orang asing takut kepada mati. Tak gitu. Tu nak ayat kata kita di hari ni. Sekadar Covid tu habis licin dah, balah habis licin dah, balah. Kata kat aku kata ke mung ayat kata Allahu Akbar. Ayat. Kita orang Islam ingat molek. Sudah kita ni jaga habis sikit dah, kita tawakal kepada Allah. Nak kena lagi tak ada gapo dah, redha. Kita kena redha dah. Tu. Setelah kita usaha sedaya upaya dah, kita tawakal kepada Allah lah. Hani nak ayat kata. Hani di hari ni ayat. Apatah lagi kalau lah lahirnya Dajjal. Yang mana kita takut-takut kepada Dajjal. Hak Nabi nak cerita kata Dajjal ni, yang paling takut sekali. Sehingga Nabi suruh kita baca doa. Belum nak wisalah saat ni tu Nabi suruh baca semua. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Tu. Wa min azabil qabri. Wa min fitnatil mahyaya wal mamati. Wa min fitnatil masihid dajjal. Tu tak. Belum pada kita nak wisalah semaya. Nabi suruh baca doa tu. Nabi suruh kita baca doa tu banyak. Kenapa? Takutnya fitnah Dajjal lagi ke datang. Tu. Di antaranya Nabi besar juga. Kalau mu dengar, hei sahabatku, Dajjal dah muncul dah. Dajjal tubik dah, Dajjal keluar dah. Dia kata Dajjal Dajjal dah, nampak dah, Dajjal temu Dajjal dah. Nabi kata mu tamaklah isteri-isteri kamu dan anak-anak perempuan kamu. Tu Nabi wibsai ayat tu. Hebatnya Dajjal ayat tu. Kerana orang puan ni, orang Tino ni mudah ikut Dajjal. Tak tahulah macam mana. Serok tak ada. Kalau tak tamak, ayat tu dia lari habis tinggal kita. Dia turut Dajjal. Tu Nabi suruh tamak. Tambak di cie rumah, tambak di cie, suruh tambak dengan rata. Kerana takut ikut Dajjal. Hani ayat tu hak Tuhan beri kelebihan kepada Dajjal pada tu fitnah Dajjal ayat. Sehingga Nabi suruh baca sebelum kita nak wisalah di dalam semaya kita. Hani ibu-ibu, ayah-ayah nak ceritanya. Maka Rasulullah ni kita dah tahu dah sejarah dia, tikah laku dia, sifat-sifat dia. Tu Rasulullah ayat tu. Ya Tuhan utus ni, Tuhan pilih ni. Ayat tu hak pisik sekali dah. Tapi ayat kata Rasulullah ni Tuhan bakit di kalangan orang yang miskin, orang yang tak pakar. Orang yang tak pakar. Kalau kita tengok gitu tak nasabah lah. Nak kata hapah orang ya. Keadaan Rasulullah, keadaan orang yang Tuhan pilih pada awalnya. Tuhan letak dia macam-macam ayat. Kerana Nabi kita telah maklum dah. Aminah mengandung setengah riwayat kata 2 bulan. Setengah riwayat kata 6 bulan. Tu Abdullah mati. Ayah dia mati, meninggal Abdullah ni. Tak ada nak tengok muka ayah. Baru duduk dalam perut ibu 2 bulan ayah. Tu 2 bulan. Lepas pada tu beranak pula. Aminah beranak pula. Bawalah Nabi kita umur ni tahu. Hadak kelik gi kepada Bani Najjar duk Mekah. Sekali dengan tok tua dia dengan Abdul Muttalib nak kelik gi ziarah di kampung dia di Bani Najjar. Tiba-tiba sudah ziarah dah. Keluarga dia. Nabi naik utus sekali dengan Aminah. Tengah duk kasih, tengah duk sayang ayat kata. Siapa tengah jalan di kampung Abwa, tiba-tiba Aminah meninggal situ pula tengah jalan kalah.
Mati tengah jalan berkalan tu ayah-ayah. Nah, poci-poci tengok Rasulullah. Tu peribadi Rasulullah. Bukan orang anak sedega, ada kereta, ada kapal terbang, ada rumah batu, ada duit, ada rumah. Tak ada Rasulullah. Kain selas punggung. Ini ayat Rasulullah. Umur ni tahun duduk dengan ibu berapa bulan baru. Selepas pada Halimatus Sa'diyah duduk mengasuh seremah 8 orang duduk mengasuh Nabi kita tu, klik mari duduk lah. Dengan Aminah umur 8, umur ni tahun. Umur ni tahun. Ni Nabi kita. Bila klik duduk dengan ibu ni, dengan Aminah ni, di dalam kekasih sayang. Apa kita kata tengah-tengah duduk kasih sayang tu. Seolah kata kita learning. Kalau anak kita learning, orang learning, ke Allah berdukung lah. Peluk siung nak ayat tu. Anak jatuh. Tiba-tiba nak ayat tu balik lah klik, hadap klik daripada kapung Aminah asal. Nak klik mari Mekah. Tak ada masuk lagi kota Mekah, tak ada masuk lagi di dalam Mekah, kawasan Mekah. Siapa di kapung, nama kapung Abwa, maka Aminah jatuh sakit. Tiba-tiba saja. Orang panggil mufajaah. Panggil terkejut. Sakit situ. Sakit tu membawa habis umur situ. Tuhan ambil Aminah dah. Dapat mata Nabi kita. Cuba bayangkan lagu mana anak kita umur ni tahu mek dia mati dapat mata. Klik daripada ziarah keluarga nak klik ke rumah. Dia tempat duduk tinggal di Mekah. Tak ada siapa rumah. Mati tengah jalan di kampung Abwa. Nabi kita mata duk klik pas tengok mama dia. Tengok mama dia duk letih. Tengok mama dia mati dapat mata dia. Tarik nafas gerong. Tak ada dapat mata. Anak umur ni tahun dia kata. Tu Nabi Muhammad. Tu Nabi Muhammad sebenar, ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat kata. Dia bukan orang seni Nabi kita. Tuhan latih dia. Tuhan letak dia, Tuhan pilih dia ni. Semua saat ni tu nak ayat pengajaran kita berlaku. Bukan sia-sia dak. Bukan sia-sia dak. Nak ayat kata seorang yang jadi punam dunia. Bukan dunia dan juga akhirat. Hari ni ada juga orang jadi punam dunia. Jadi presiden Amerika, jadi presiden Jerman, jadi presiden Perancis, jadi presiden Cina, negara-negara besar kita kata. Negara besar kita kata. Tapi sama tara ya dunia ya berapa tahun ya. Lepas tu saling relai pula. Nabi ni tak. Sejak Tuhan utuskan dia siapa ke hari mati. Siapa ke akhirat pula Tuhan bakit nak ayat kedebe Nabi kita. Siapa seruh ke dalam syurga. Apalagi pemimpin dunia dan juga pemimpin akhirat. Hani Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, ayah-ayah. Hani pengajaran kita nak ayat kata. Tak usah heran, tak usah berasa duka cita dengan kita seorang miskin, seorang hina, seorang biasa. Seorang hapah orang dalam kampung. Tapi kita kena fokus, kita kena kuatkan kepada amal ibadat kita. Kepada takwa kita, kepada kemuliaan berilmu kita. Itulah yang membawakan kita lebihnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ni Allah Taala tak nilai. Dunia Allah Taala tak nilai. Allah Taala nilai kitanya kira kita akhirat. Akhirat. Sebab tu kalau dunia pakar ke akhirat, alhamdulillah Tuhan nilaikan harta kita. Kebun getah kita tapi pakar ke akhirat. Wak khairat masjid, wak khairat tadika, wak khairat pondok, wak khairat tanah kubur, maka kebun getah kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau semata-mata makan untuk nak buai saja, untuk nak masuk tandah saja, itu tak berarti kita hidup dunia ataupun harta kita. Tanpa arti dia panggil. Tak ada pakai kau sekarang. Tak ada pakai kau sekarang. Sebab tu yang ayat kata kita ni yang Allah Ta'ala nilai sungguhnya akhirat. Perkara-perkara yang membawa kepada akhirat dan juga di akhirat esok. Tidak Tuhan tak kata ukuran dia inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah Ta'ala apa hak Tuhan mulia sekali. Di sisi Tuhan hak Tuhan anaknya atqakum.
Siapakah di kalangan kamu yang terlebih takwa? Tu pengukuran Tuhan. Galah tepat ukurnya. Tali eci Tuhannya duduk di ialah takwa. Sebab tu hadis Nabi pun royak lah, Tuhan tak tengok pada rupa parah, Tuhan tak tengok pada jangok, pada bijak dak. Tuhan tengok kepada kepada hatimu. Wa yanzuru ila qulubikum. Tuhan ni dia tengok hati-hati kamu. Hati kita ni ikhlas ke tak? Hati kita ni baik ke tak? Tuhan tengok situ. Sebab tu tak mestinya rupa comel. Kita orang comel, orang huduh, orang miskin, tapi kita pisahlah biar jadi seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hani ibu-ibu, ayah-ayah, malam yang kita kata pertama menyambut Rabiul Awal tiba untuk kita mengingati bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kehidupan Rasulullah, perjuangan Rasulullah, dakwah Rasulullah dan jalannya Rasulullah dan matlamat Rasulullah. Hari ini kita kena ingat. Di antaranya ulama katakan tu. Apakah tanda yang kita kasih kepada Rasulullah? Mana tanda kita kasih kepada Rasulullah? Tu. Tuhan ada ayat, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Tu di antara ayat Quran. Tuhan ayat dah. Kalau sebenar-benar mu tu kasih kepada Allah Taala, mu turutlah aku. Yang turut Nabi Muhammad tu. Bila mu turut Nabi Muhammad tu mana mu kasih kepada Nabi Muhammad, juga mu kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak gitu. Hani ibu-ibu, ayah-ayah nak cerita kata. Maka ulama dia katakan tanda kita kasih kepada Rasulullah, di antaranya kita kena banyak berselawat kepada Rasulullah. Ni tanda kita kasih. Bukan kita duduk jalan naik motor. Bukan kata aku kasih Nabi Muhammad, aku kasih Nabi Muhammad, Nabi Muhammad siapa Kedah. Klik pula aku kasih Nabi Muhammad, bukan gitu. Bukan ada lahung kat tengah orang kat nak kat kedai tu. Ulama kata kita kena banyak berselawat kepada dia. Tu tanda kata kita kasih. Yang keduanya apa? Ulama kata bila tanda kata kita kasih kepada Rasulullah, kita kena hayati sejarah hidup Rasulullah. Kita kena hayati sejarah dia. Barulah kita kenal betul-betul Rasulullah Nabi Muhammad. Sebab tu kalau kita kenal Nabi sebenar-benar, kita tak kecewa hidup dunia. Kita tak berasa susah. Kerana semua Nabi-Nabi juga Rasulullah sendiri, Nabi Muhammad sendiri khususnya, Allahu Akbar. Lagi orang rapat dengan Allah Ta'ala, lagi itulah Tuhan uji berat. Tuhan uji berat. Kita ni orang kampung biasa je. Orang kampung biasa. Duk menoreh, duk memotong, duk buat padi, buat sawah lebih kurang. Biasa je kita. Cari makan lebih kurang. Sekadar demam, sakit, jadi penyakit stroke, penyakit amapak, penyakit lembek, mati, sakit buah pinggang, lemah jantung umpamanya, gitu ya. Tapi Nabi ni Allahu Akbar. Nak royak kata Allah Ta'ala uji ni banyak sekali. Banyak sekali kalau kita tengok. Bukan Nabi Muhammad saja tak. Tengok Nabi Ayub saja duduk buruk berapa tahun. Di antara setengah kata 7 tahun Nabi Ayub duduk buruk saja. Tuhan jadi buruk Nabi Ayub. Allahu Akbar. Tu nak ayat kata. Dia adalah sejarah dia nak ayat. Siapa orang lari buruk busuk tak hidup. Tu Nabi Ayub nak ayat. Setengah riwayat kata 13 tahun. 13 tahun Nabi Ayub tu sakit saja. Sebab tu kita tengok doa dia, Rabbi inni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Tu doa panggil doa Nabi Ayub. Tu dari Quran ayat. Iznada rabbahu. Ketika Nabi Ayub tu berdoa dengan Tuhan ayat tu. Nabi Ayub ni dia orang kaya harta dia banyak ayat tu. Tapi Tuhan buruk 7 tahun ayat tu. Busuk orang pakat lari belakang. Busuk hulak nyonyak ayat tu. Makan daging ayat berubah. Jatuh popak ayat tu. Hatu ayat. Hatu pesen tu. Hak telah di ikan. Hak gepo bombing.
Hak bohsa cuba tengok. Tu rasul-rasul dulu nak ayat. Rasul-rasul dulu. Nabi Nuh tengok. Kaum dia nak ayat tu. Perjuangan Nabi Nuh mengajakkan kaum dia, mengajakkan umat dia supaya jadi Islam, supaya ikut dia. Taat kepada Rasul nak ayat tu. Tapi tak hera. Nah, sebab tu dalam kata 83 orang, 84 orang ya. Selama Nabi Nuh berdakwah. Berapa lama tu? 950 tahun. Kurang 50 tahun, 1000 tahun Nabi Nuh berdakwah. Hak bolehnya berapa? 83 orang ataupun 84 orang. Tu pun bila sekali dengan anak Nabi Nuh, sekali dengan Nabi Nuh dah. Orang luar lebih kurang nak ayat kata apa? Dan lebih kurang 80 gitu ya. Haning nak ayat kata sulit sekali, payah sekali. Tu nak ayat tu nak masuk Islam. Orang nak masuk Islam bukan mudah nak ayat. Kita orang Islam dah ni sebab tu kita kena sayang. Kita kena berasa muju. Kita kena berasa beruntung. Ha tu, kita kena jaga molek. Jangan datang Islam tak semaya best. Oh jangan. Kita apa ni? Kita caralah Islam yang ada pada kita. Ibarat kata anak kayu. Ibarat kata pokok kayu. Lagu mana kita nak bagi dia segar, bubuh baju, lerah, caku humbi nak ayat kata. Tu keadaan kita bawa Islam. Nah, Nabi Lut pula Allah dekat-dekat nak tergelar dalam laut dah. Nah, sebagaimana di Jordan, laut mati tu. Laut mati nak ayat. Allah Taala murkakan kepada kaum Lut kerana duk main sama jatah. Bining tapi dia suka sama jatah situ, duk main lek belakang. Suka main balik belakang. Nak ayat Nabi Lut. Nabi Lut dah royak tak erti heran royak tu. Wak menganyi-manyi ya. Tuhan akhir sekali tengok. Tuhan balik bombing. Laut mati yang ada di Jordan lah ni. Laut mati tak tergelar orang nak ayat tu. Tu peristiwa yang tinggal kepada kita. Siapa boleh tengok sampai hari ni? Kau Nabi Nuh, kau Nabi Lut nak ayat tu. Lut lari yak kusai. Tuhan suruh tubik berada cepat. Lut berada cepat. Lut pun locak dah. Gaduh-gaduh tubiknya. Tuhan suruh melekat balikkan bombing kawasan tu. Berapa kilo semua? Hamba pun tak ingat masa pergi dulu. 14 ke 17. Tu luah dia nak ayat tu. Laut mati nak ayat tu. Tak ada binatang yang hidup nak ayat tu. Pelik. Dengan laut besar tu jauh lagi, tapi idea masing lebih daripada laut yang biasa. Ni nak ayat ibu-ibu ayah. Tu kesal-kesal panggil rasul masa dulu. Tu. Semua rasul ni ialah membawa kebenaran berlaku. Membawa kebenaran berlaku. Sebagaimana Tuhan ada ayat dalam surah An-Nahl ayat yang ke-30 ni. Tuhan kata walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Sesungguhnya kami bangkitkan tiap-tiap umat saat ini untuk akhir rasul. Tiap-tiap umat, tiap-tiap manusia ada. Rung mana? Rung Nabi Nuh, rung Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi semua Nabi sampai ke Nabi Muhammad saat itu adalah Tuhan akak, Tuhan bakit Rasul berlaku. Tak ada Tuhan tak bakit Rasul. Bila habis Rasul, Tuhan bakit Rasul lain pula. Kerana Rasul ni orang yang membawa agama yang sebenar. Tu bil huda wa dinil haq. Dia bawa petunjuk. Rasul ni dia tunjuk jalan yang betul. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala langsung kepada Rasul. Tuhan ni dia tak wahyu kepada kita. Dia wahyu kepada Rasul. Apa yang Tuhan nak royak kita, Tuhan utuh kepada Rasul, pada Nabi. Rasul ni je royak pada kau ni. Suruh sembah Tuhan, suruh gitu. Tuhan lah melalui Rasul. Sebab tu dia utuh Rasul ni. Ada tiap-tiap umat. Ada tiap-tiap run. Ada tiap-tiap generasi. Masa Nabi Musa, masa Nabi Isa, ketika tu nak ayat tu. Tu. Lepas tu kerja dia ke apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Mengajak orang ni sembah Allah. Ajak orang sembah Allah. Tengok Nabi Muhammad kita tengok. Allahu Akbar. 13 tahun di Mekah nak ayat tu. 3 tahun mula-mula nak ayat tu. Panggil underground. Panggil dalam tanah. Nabi kita susuk. Panggil dakwah secara sulit. 3 tahun ibu-ibu.
3 tahun. Susuk Nabi gitu. Masuk rumah ke rumah. Tu. Nah, masuk rumah ke rumah. Mula-mula dia berdakwah sama dia, iaitu kaum kerabat dia dulu. Waris warah dia dulu Nabi kita. Lepas pada tu keluar. Tahun yang keempat ni baru Abu Jahal tahu. Tahun yang keempat ni. Masuk tahun yang keempat tu barulah Abu Jahal baru tahu kata Muhammad ni dia bawa agama suku. Tak ikut dia. Padahal agama di Mekah ada dah ketika tu. Agama semua berhala. Agama semua berhala. Kerana di tepi Baitullah ni berhala ya bercokor. 360 ekor tak kong duk keliling Baitullah. Cuba bayangkan ibu-ibu. Cuba nampak dengan otak kita lagu mana. Hak kita duk pergi Mekah, duk tawaf keliling tu. Hak tengok dah hari ni tu. Tu tak kong saja 360 ekor. Kalau ada lah ni nak jalan ke mana? Penuh tak boleh jalan, tak boleh tawaf. Ni nak royak kata, orang panggil agama yang asalnya musyriki Mekah duk menganut ketika tu royak tu. Geno begitu lalu. Kerana agama yang semua tak kong ni dulu lagi dah. Tengok masa Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Buku tak kong juga. Nabi Ibrahim kena bakar sebab tak kong juga. Gila kata tak kong demo, habis licing dalam wak demo, dalam ketik demo. Mengamuk orang ketika tu. Nabi Ibrahim tu dibakar, bawa Ibrahim bakar. Tapi tu tak henguh. Bakar tak makan di api Nabi Ibrahim ayat. Nah, qul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tuhan kata kepada api. Apa ni? Malaikat kata kepada apinya. Tu. Nah, Tuhan suruh malaikat ke api, ya nar, hei api, kuni bardan, menjadilah sejuk. Tapi Ibrahim tak ada pasal panas dak. Orang luar tengok nyala lu sponi besar. Allah bakar, tapi tak makan. Itulah Ibrahim dihalau ke negeri Kan'an, iaitu Palestin ayat kata. Ni keadaan umat panggil rasul zaman dulu. Kerana rasul ni kerja dianya ani'budullah, ajak orang masuk Islam. Ajak orang beragama, menyembah Allah. Ani'budullah, mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Sembah Allah. Mengaku bahasanya Tuhan yang sebenarnya Allah. Tu. Lepas tu yang kedua apa? Wajtanibut taghut, menjauhkan manusia daripada kejahatan. Ni dasar agama Islam ni. Kalau dia tanya kata, agama Islam ni lagu mana? Gak paumai dia? Apa gak maksud dia? Dua perkara. Satu, ajak orang sembah Allah kebenaran. Yang kedua, larang orang buat jahat. Sebab tu kita raya kata agama Islam tak mengajar orang karut. Islam ni tak ajar orang tu karut. Tak ada. Kalau orang tu duk karut tu kena tanya dia, sebab apa mu boleh karut? Ya kena ada sebab kau lain. Pakai luar. Ya duk karut tu. Tak ada. Ada motor tu Palestin tengok duk karut Israel. Dak. Tidak. Orang Palestin dia duk lawak Israel pasal Israel duk buat dia. Israel duk buat dia, duk buat nyanyi ke dia. Dah lah mari duk dalam kampung dia. Ambil tanah dia. Wak hudah dia pula. Kalau tak ada wak kapoi, orang Islam tak ada baik. Caya lah. Ni nak ayat tu. Duk dia Islam nak pergi wak orang karut, tak ada. Islam tak ajar dulu, iaitu wak orang tu karut, tak ada. Ni nak ingat molek. Ni tengok dalam Quran ayat. Wajtanibut taghut, menjauhkan manusia daripada taghut, daripada kejahatan. Tak ada. Kerana Islam ni ayat tu selamat dah, sejahtera dah, nama dia tu. Ni ibu-ibu, ayah-ayah kita kena faham bahasanya agama kita ia tak mengajar kepada karut. Yang duk karut tu peribadi orang. Ataupun ada pakcai lain yang boleh dia karut. Tu kita kena tahu luar. Macam kita tengok di Afghanistan pun baik. Puak Taliban baik. Gena tu. Dia kata, Amerika larilah karut Taliban. Tak.
Dia negeri dia, rumah dia. Tu. Jadi, kalau semata-mata Islam, dia tak ada karut. Dia tak ada karut, tak ada. Islam ni tak ada dasar yang ajar orang suruh karut, tak ada. Ni, ibu-ibu kita kena faham ni, ayat Quran dia ayat sendiri dah. Tu. Bila orang tu karut, kita kena tanya, sebab apa boleh mengkarut? Dia mau mengkarut kita kena tanya dia. Kerana bukan dasar Islam dak, pacai luar. Perkara luar yang mendatangkan buat video tu karut, buat video tu ganah. Ni ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat tu. Tuhan kata fa minhum man hadallah. Setengah daripada mereka itu umat-umat pada masa dulu, man hadallah, orang yang dapat hidayah daripada Allah Taala. Tu. Wa minhum man haqqat alaihi dalalah. Tu. Ada setengahnya manusia ketika umat-umat mana pun, rasul-rasul mana pun, dia tak lain, dia tak boleh 100% dak. Dia tak baik belaka, dia tak jahat belaka. Tu wa minhum man haqqat alaihi dalalah. Setengah daripadanya orang yang tetap di atas kesesatan. Orang tetap atas kesesatan. Yakni orang tak heran ya. Hak beriman pun ada, hak tak beriman pun ada. Hak terima pun ada, hak tak terima pun ada. Cuba tengok permulaan Nabi kita mula-mula berdakwah. 3 tahun mula-mula ni kat Allah Nabi kita. Siapa ni tahu Nabi kita ni nak rakyat kata duk sorak dengan para sahabat tengok kelemahan dakwah Rasulullah. Dakwah Rasulullah. Orang tak terima ni tahu. Sebagaimana catat dalam sejarah kata ni tahu Nabi kita saat itu berdakwah baru boleh 40 orang. Ni ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat tu, ni tahu Nabi kita berdakwah boleh 40 orang. Boleh 40 orang. Ni tahu. Kalau tengok banding dengan Nabi Nuh, Allahu Akbar. Nabi Nuh 950 tahun. Kurang 50 tahun, 1000 tahun, boleh 80 orang lebih. Nabi kita ni tahu ya boleh 40. Tengok. Ni kesulitan dakwah Rasulullah dan dakwah para rasul dulu. Para rasul dah. Nabi Isa dimaki juga. Kaum dia marah dia siapa nak bunuh dia, Tuhan akakkan dia ke langit. Sampai ke hari ni Nabi Isa tak mati lagi. Pra Yesus ada di langit yang kedua. Ni Nabi kita jumpa di malam Isra dan Mi'raj, tak mati lagi. Bahkan Tuhan akan buat turun dia bilalah munculnya Dajjal. Bila tubik dah Dajjal, keluar Dajjal dah, maka Nabi Isa pun akan turun. Kerana Tuhan letak siap dah. Orang yang nak bunuh Dajjal, tak ada orang lain. Tak usah Tuhan siding lah, tak usah bedil lah, tak usah bau lah, tak mampu Dajjal. Kerana Tuhan letak dah Nabi Isa orang yang akan bunuh Dajjal. Nak ayat kata. Ni cuba tengok, Allahu Akbar. Sulit sekali orang bawa agama nak ayat tu. Ni keadaan Rasulullah. Ni secara umum nak ayat tu. Tu. Juga Rasulullah ni kita tengoknya dalam perjuangan dia, Nabi kita. Selepas pada 3 tahun, barulah Nabi kita saat itu buat dengan secara terus-terang. Bilanya ayat turun, fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Tuhan suruh zahir, Tuhan tak suruh hidup susuk dah Muhammad. Jadi 3 tahun dah susuk. Masuk tahun yang keempat, Tuhan suruh berterus terang. Tuhan suruh berterus terang, nak ayat kata. Barulah Nabi kita pun mulalah bersarah. Mula mengajak dengan secara lahir-lahir, dengan zahir-zahir. Ya ma'syara Quraisy, ya ma'syara Quraisy. Nabi kita bersarah lah, royak kebenaran, nak ayat tu. Nabi kita. Ni tahun boleh 40 orang. Dalam sejarah. Nak ayat tu. Orang yang ke-40 nya ialah dicatat Sayyidina Umar, nak ayat tu. Sayyidina Umar, nak ayat tu, orang yang yang ke-40. Orang yang 39, Sayyidina Hamzah sendiri. Pak saudara Nabi sendiri, orang yang ke-39. Yang ke-40, Sayyidina Umar. Tu panggil batas garis yang Nabi kita berdakwah. Selepas Sayyidina Umar masuk itulah, baru orang tu berdoyung-doyung, barulah korama. Kenapa? Kerana Umar ni panggil musuh Islam besar. Belum dia masuk Islam. Dia belum masuk Islam, nak ayat dia musuh besar. Dia orang tak heran, dia orang keras perut, dia orang bekan Umar.
Tu nak ayat tu. Umar tak ada dah. Orang berani. Orang pongoh. Tak suka-suka kata Umar ni. Orang tak ada tahu hati dulu kata Umar nak masuk Islam. Tapi hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada dia, tak suka-suka. Tak itu. Yang mana kita dah maklum bahawasanya Umar ni dia dengar Quran yang adik dia duk baca. Yang mana adik dia nama Fatimah sekelamin dengan lelaki dia, dah pun dia masuk Islam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, tengok ibu-ibu ayah-ayah. Ni perjuangan Rasulullah, kehidupan Rasulullah. Ni Rasulullah bawa agama ibu-ibu nak ayat tu. Ni sulit sekali kita hari ni kata saya ke agama ke Allah, tak menghargai apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kita tak menghargai, kita berasa tak wak padu dengan Nabi. Sedangkan Nabi ni bergadar nyawa bawa Islam. Supaya kita learning lah. Kalau kita tak kenakan budi ibu bapa kita dulu mencari harta dia, Allah, orang ni panggil, orang tak kena budi dua ibu bapa. Letihnya dia kumpulkan harta yang kita nak kita hari ni. Ada kebun sikit sebanyak serai dua ayat masa dulu, Allah. Tebal juga, jamil tu tak ada, ini gaji tak ada. Mesin gaji ni tak ada, mesin potong tebal kayu ni tak ada dulu. Kapok Belitung nak boleh ke tumes pohon tu kok. Kalau hak kena 2 semeluk 3 semeluk tu kok, Allah. Sehari pada tebal pohon tu ya. Pohon tu ya kerepuk nak buat kebun tebal cerai nak ayat tu. Tebal pokok-pokok kayu hok besar-besar dalam cerai nak ayat tu. Nak boleh buat dah kebun getah kau kebun raya kau jangan dulu nak ayat tak ada. Orang ni seni hari ni. Ada inji gaji, ada mesin siap dah. Ya Allah, wow, stabu yudem. Wow, redem. Bahkan hari ni, Allahu Akbar. Batai kayu kau besar, kau Alhamdulillah. Gana laku belakang jual habis. Tinggal rating dah hari ni, dah besar lengi pun habisnya ambil demo nak ayat tu. Dulu nak ayat kata nak habis batai kayu ni, malah bakar lah. Nak tani getah, nak tani gapo dulu nak habis batai kayu duk bakar saja ni, Allahu Akbar. Bulan-bulan nak ayat tu. Lepas tu katai pula dengan gaji katai. Dah ayah kita duk sebelah ni. Ibu kita duk sebelah ni, mama kita sebelah ni, mak kita sebelah ni, duk tarik gaji tarik sereh sekelamin juga hitam muka-muka nak ayat tu. Tu orang dulu letihnya boleh anak lah ni boleh jual selalu dah. Allahu Akbar. Sebab tu Rasulullah rebah bangun dulu. Rebah bangun ayat tu. Allahu Akbar. Nah, bagaimana catat Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ayat tu capok belulai utah sekali dengan taik-taik air kecing najis ke atas Nabi kita sedang sujud di Baitullah. Nabi kita duduk semaya tepi Baitullah. Terlalu becinya Uqbah nak ayat tu. Lepas capok belulai utah hak baru semelah ayat. Sekali dengan air kecing taik-taik lemak-lemak. Hani nak ayat tu. Allah keji Rasulullah. Beci demo Rasulullah. Hani bawa kebenaran nak ayat tu. Ibu-ibu. Susahnya Rasulullah. Abu Jahal pernah tarik kain Nabi kita. Dekat-dekat. Hampir-hampir nak bersyukur Nabi kita. Nabi kita baru duduk tawaf dia. Dia 4 keliling ya masa tu nak ayat tu. Tu. Abu Jahal tarik kain Nabi kita senyah dekat-dekat nak bersyukur Nabi kita. Umayyah sendiri. Tu. Umayyah sendiri. Di Mekah tu. Pernah terkal ke atas Nabi kita. Abu Bakar mari tolak, Bakar mari jet. Sehingga Nabi kata mana? Ama wallahi la tantahuna hatta yuhiqqa bikum iqabuhu ajila. Kamu ni tak berhenti ni sehingga ditipukan kamu akan azab di masa dekat. Tak lama nak kena apa ni, nak kena bala tu. Tak lama kena bala dah. Nabi doa. Selalu Nabi kita nak marah pada Umayyah. Ni apa ni pengulu bagi siapa dia? Bagi Bilal ibnu Rabah. Bilal ibnu Rabah. Jadi hamba Umayyah ni, Umayyah bin Khalaf. Orang kaya dalam Mekah dulu nak ayat. Ni ibu-ibu, ayah-ayah.
Nak ayat kata, ni perjuangan Rasulullah. Rebah bangun. Setelah Sayyidina Umar masuk Islam itulah baru berkembangnya dakwah Rasulullah. Baru korama. Sampalah Nabi berhijrah ke Madinah. Ayat tu. Ni ayat. Tapi Nabi tak lawan orang. Berapa kali terkat, berapa kali sampai rumah Abu Talib. Nabi duk ngapak nakal pak saudara ya. Abu Talib tu bila mati Aminah tak lama, Abdul Muttalib tok chair dia tu. Tok chair dia tu ambil Pharaoh Nabi kita. Tok tua Aminah tu, ayahnya Abdullah tu. Nama Abdul Muttalib Pharaoh Nabi kita. Kerana umur ni tahu. Duduk dengan Abdul Muttalib tu ni 7-8. Bawa umur 8 mati pula tok chairnya. Abdul Muttalib mati pula. Itulah Abu Talib, ayah Sayyidina Ali, ambil Nabi kita. Bawa Nabi kita ke rumah dia. Pharaoh lah anak saudara dia Muhammad ni. Duduk dengan Abu Talib tu. Siapa Abu Talib meninggal ketika tu nak ya. Tu. Nah, Abu Talib meninggal nak ya. Tu. Jaga Nabi, jaga dakwah Nabi. Tapi satu je, dia tak ikut Nabi kita. Semata dia tengok dia. Dia tengok Nabi dia, cara Nabi kita yoi makan, yoi pakai, dia cara dia jaga dakwah Nabi dia jaga, siapa dia hembuh nafas ke kaki. Tapi Allah sesat Nabi kita. Nah, kecewa Nabi kita apa? Kerana pak saudara dia yang duk cara ke dia sehingga dia jaya dalam perjuangan dia tapi tak masuk Islam. Nabi kita tak puas hati, sangat-sangat tak puas hati nak ayat tu. Ni nak ayat kata keadaan bawa agama seorang rasul ayat tu. Seorang rasul dah. Allahu akbar ayat tu. Ni keadaan ayat tak ada betul. Kita ni terima hak siap dah. Macam anak orang learning lah. Kita learning ni duduk sedap dah. Budak-budak learning tubik kuah tu tubik dalam hidayah dah. Rumah yang penuh dengan lapu-lapu cerah menerai ayat tu. Sinarannya. Sebab tu tak tahu kesedihan orang tua. Orang tua dulu mula di pelita dama, mula di pelita miuk, pakai miuk gah, kelik malam-malam. Allah nak pergi ke sana sini payah, kutai keliling rumah, jalan tak pun tak ada. Hati jamin dulu nak ayat tu. Tapi anak learning dia tak tahu dah. Kesusahan orang ibu bapa dia, orang tua dia dulu dia tak tahu dah. Sebab tu dia sedap. Dia tak pernah rasa kesusahan orang dulu. Sebab itulah kita ni kita tak kenakan kesusahan Rasulullah. Sebab tu kita kena ngaji banyak. Hayati banyak sejarah dia tu. Supaya masuk dalam jiwa kita, boleh kita kenakan budi Rasulullah. Sebab tu setiap tahun, setiap ketika Rasulullah duduk dalam hati kita, dalam wajah kita. Setiap orang Islam kasihlah pada Rasulullah. Banyaklah berselawat pada Rasulullah. Ni ulama kata. Sebab tu di antaranya Rasulullah, kehidupan Rasulullah, perjuangan Rasulullah. Apatah lagi Nabi kita. Apatah lagi Nabi kita bila sampai ke Madinah. Siapa tak boleh duduk Mekah. Abu Jahal sudah buat putusan dengan geng-geng dia, dengan puak-puak dia di Darun Nudwah, di sepa dia, di Parlimen besar. Setelah dia mesyuarat agung bahawa Muhammad tak boleh taruh dah. Gena-gena kita kena perai. Gena-gena kita kena bunuh dah Muhammad. Kalau kau taruh kau bahaya, kau taruh habis. Nanti orang habis di keliling Mekah ni akan ikut dia belaka. Kenapa? Kerana Muhammad ni nak ayat kata Nabi kita ni dia pengaruh besar dengan sangkum, dengan orang-orang, dengan masyarakat. Kenapa di antaranya? Kerana Nabi kita ni sifat dia luar biasa. Hadir maki kita hari ni. Kita nak jadi da'i, kita nak jadi seorang pendakwah mengajakkan manusia ke jalan yang baik ni, sebagai nak mengikut agama Allah, kita kena bersikap baik. Jangan kita ni orang da'i, kita ni orang bawa agama Allah nak sebar, tapi perangai kita tak sesuai dengan seorang yang kata da'i. Ya. Sebab tu jangan. Mulut mudah yang kita ucap. Seni kita ucap di mulut kita. Kita kata mudah tapi nak buat ni payah. Supaya hari ni lah. Supaya hari ni kita dah hari ni ambo demo supaya lah.
Nak buat macam mana sikap kita ni biar we supo dengan yang mana kita kata, yang mana Rasulullah duk cerita. Baru kita berjaya. Tu. Lebih-lebih lagi kita jadi punam. Lebih lagi kita ni orang duk depan orang. Baik tu merupakan Tok Imam, Tok Khatib, Tok Bilal, ataupun Tok Guru, Ustaz, babo-babo. Supolah. Maknanya biarlah contohlah kepada orang. Contoh kepada orang, nak ayat kata. Khatib besar sekali, besar sekali. Kalau kita tengok perangai-perangai Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah ni banyak. Banyak. Nabi kita ni panggil bersangat tawaduk. Tu. Nah. Bersangat tawaduk. Banyak Sayyidina Umar duk puji Nabi kita. Tu. Angin bersangat malu sebagaimana Abu Sa'id Al-Khudri. Tu duk cerita Nabi kita asyadul hayah. Nabi kita ni pemurah hati sebagaimana Jabir. Sebagaimana Jabir duk cerita. Tu. Nah. Tu. Jabir duk cerita kata Nabi kita ni pemurah. Masuk ila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad faqala la. Tak ada orang minta ke Nabi kita, Nabi kata la, tak ada. Jadi orang minta gapo ke Nabi kita, Nabi kata tak sewi, tak bui, tak ada. Nak kata tak leh, tak ada Nabi kita. Minta gapo, Nabi ada gapo yang bui tak ada. Tu nak ayat tu sifat pemurah. Tu. Nah, Nabi kita tak pernah meminta sesuatu dan dia suka memberi Nabi kita. Sebagaimana diriwayat oleh Jabir. Pas Nabi kita pula buat panggil orang yang sumpan. Supaya orang tak kecek banyak, tak kecek kasar. Tu. Nah, nak ayat tu banyaklah. Nabi kita ni sifatnya lemah lembut. Sebagaimana Siti Aisyah duk ceritanya. Tu. Nah, Aisyah duk kata, Nabi kita ni sangat-sangat berani. Sebagaimana kata Sayyidina Ali sendiri. Nabi Ali kata, aku tengok di perang Badar itu Allah. Nabi kita nak ayat tu. Nabi kita sifat dia suka memberi maaf. Nabi suka beri maaf. Nabi kita tak lalu dalam hati, dia maaf. Tu. Nah. Tu. Nabi kita tak taruh ke dendam, tak ada dendam. Nabi kita mudah senyum. Tu dia antara sifat Nabi kita. Tapi orang nak tak ada. Sebab tu ahli Mekah dulu ambil di Nabi kita kecil-kecil lagi PA perangai dia sampai ke dia besar, sampai dia ke bining. Dengan Siti Khadijah gapo semua saat itu, nak ayat tu bagusnya. Sebab tu dia bawa gapo orang nak berlaku. Dia tawar gapo ke orang. Orang percaya berlaku, orang ikut berlaku. Hak itulah Abu Jahal ayat tu bimbang kepada Nabi. Sebab tu tak boleh taruh dah Nabi Muhammad ni. Kita kena bunuh. Itulah Allah Ta'ala benarkan Nabi kita berhijrah ke Madinah. Nabi kita, Allah Ta'ala hijrah ke Madinah. Bila hijrah ke Madinah, nak cerita kata Allahu Akbar. Bila hidup Madinah pula, orang Madinah sukalah ketibaan Nabi kita. Ketibaan Nabi kita ke Madinah ketika tu nak ayat tu tak ada dah. Disambut dengan ramai-ramai tala'al badru alaina. Tala'al badru alaina. Nak ayat tu anasik dengan genai dengan gapo ada cukup siap. Nak ayat melia kepada Rasulullah. Dimakialah Nabi kita nak ayat tu. Selama dia duduk di Madinah, nak ayat tak ada dah di antara Ansar dengan Muhajirin. Nabi binakan ukhuwah di antara kedua. Menyatu persaudaraan. Tu baik dia panggil. Sehinggalah orang-orang Ansar ni beri makan cara kepada Muhajirin. Bining 2, bining 3 cerai tinggal sore. Dia mari cari 10, tak ada buat gapo, sesok. Berjalan kaki yak kebuk mari. Tinggal bining, ada setengah orang tu tinggal bining Mekah. Ajak bining tak semari nak ayat tu. Ada setengah bining tak ada Islam. Tak ada Islam, tu lelaki saja mari. Nak ayat kata mari saat ni tu. Mari saat ni tu. Maka puak-puak Ansar, puak-puak apa ni Tauti ni. Orang asal, orang kampung, orang tempat ten, puak-puak Madinah ni Allah meliakan kepada orang Muhajirin. Kerana Nabi kita bina ukhuwah. Nabi kita ni dia panggil eratkan tali persaudaraan. Tetamu kita mari daripada Mekah. Daripada Mekah turut Nabi. Faman kana hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila Allah. Nabi kata dalam satu hadis, faman kana hijratuhu ila imra'atin yankihuha. Siapa dia hijrah kerana nak gila ke tino, maka dia boleh nikah.
Hadut di niat tu. Tu hadis niat, innamal a'malu binniyat. Niat dia apa nama? Kalau dia hijrah niat kerana Allah, ya kerana Allah. Kalau hijrah tu nak ke Tino tu kita nak gawe kita. Oh, dia hijrah ke Madinah, kita gila dia, kita hijrah tu. Bukan kerana Nabi, kerana Tino tu. Nabi kata yang kihuha. Dia boleh nikah, enggak yang nak dia tu. Duk di niat kita nak ayat tu. Ni keadaan nak ayat Nabi kita. Nak ayat tu. Nah. Nabi kita duk mana? Nak ayat tu. Orang Ansar ni, orang Madinah ni, hak bini 2, bini 3 ni dia cerah, tinggal seorang. Tawar kepada tetamu. Yang mana tetamu dia? Nabi suruh pergi, Nabi suruh duduk. Letak bagi rumah dia ni ngatik, rumah ni ngatik. Hak kaya-kaya tu tak banyak orang. Tengok. Belum pada turun ayat yang bagi saka hak ni tu. Nah, dicatat dalam sejarah kata kena. Iaitu bila ibu bapa orang-orang Ansar Madinah ni mati, maka bagilah saka kepada anak-anak. Boleh juga orang dek tupai rumah pun. Jadi puak muhajirin yang ada bersama di rumah Ansar saat itu dibagi juga. Bagi juga nak ayat tu. Kira saka juga, makan saka juga dia. Ni nak ayat tu kemuliaan Nabi kita dia persaudaraan di antara dua. Lebih lagi puak apa ni? Puak Aus dengan Khazraj. Haduk perang selama kening bila Nabi kita pergi Allahu Akbar penawar besar ayat tu. Nah, selama kening duk balah bila Nabi kita pergi sana, Nabi kita jadi penawar. Jadi baik habiliti dengan sebab Islam ayat tu. Ni ayat tunjuk ajar Islam. Kita dak orang tu tak balah masuk kita gomo selalu. Kita. Nah, jadi racun. Jangan lagu tu. Kita kena baik orang, kena comel kita ni. Ni keadaan kita, keadaan Rasulullah. Banyak lagi lah kalau tengok dengan secara sepitah lalu. Apatah lagi para sahabat. Para sahabat. Tu. Di antaranya tu. Apa dah? Di antaranya gapo dari suratul Hasy. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Suratul Hasy ayat yang ke-7. Apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka mu ambil lah. Apa yang dia larang, maka mu beradulah. Beradu. Tu. Fama arsalnaka alaihim hafiza. Dan surah Nisa ayat yang ke-80. Aku tak utus dan engkau Muhammad ke alam dunia ni di atas mereka itu umat-umatmu hafiza. Tu. Sebagai penjaga, sebagai jaga. Nabi kita ni tak ada dah. Tak ada dah. Tu dah. Pakai tengok para sahabat pula. Para sahabat pula. Allah. Bukan tu Umar saja. Orang lain lagi. Abu Bakar. Sayyidina Uthman. Sayyidina Ali. Talhah bin Ubaid. Bin Ubaidillah. Zubair bin Awam. Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'id bin apa ni? Bin Zaid. Abu Ubaidah bin Jarrah. Ni hak Nabi jamin ni. 10 orang ni hak Nabi jamin syurga. Nabi royak dah. 10 orang sahabat hak Nabi jamin syurga di atas dunia dah. Tengok Allahu Akbar. 10 orang. Yang pertama Abu Bakar. Yang keduanya Sayyidina Umar. Yang ketiganya Sayyidina Uthman. Yang keempatnya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Tu dia. Sepupu Nabi juga menantu Nabi. Tu. Yang kelimanya Talhah bin Ubaidillah. Yang keenamnya Zubair bin Awam. Yang ketujuhnya Abdurrahman bin Auf. Yang ke-8nya Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ke-9nya Sa'id bin Zaid. Yang ke-10nya Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ni 10 orang hak Nabi tentu dah. Tak dunia lagi kata 10 orang ni ialah Nabi jamin syurga dah. Kalau kena kita siap sungguh lah. Deh. Kalulah kena kita kaya sungguh dah. Nabi totok dah. Nabi royak dah. Royak tu mung Abu Bakar ahli syurga. Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah. Nak ayat kata Allah Nabi royak dah ni ahli syurga 10 orang sahabat yang kita sedia maklum dah ni nak ayat tu. Ni dah. Apa? Seorang-seorang ni bukan biasa nak ayat tu.
Tu Abu Bakar ni ayat tu. Abu Bakar ni dia masuk Islam umur 38. Abu Bakar dia masuk Islam tu umur 38 dia masuk Islam. Tu. Pak Umar. Umar masuk Islam tu umur 33. Uthman umur 35. Masuk Islam no ya. Orang kagoh-kagoh, orang muda-muda no ya tu masuk Islam tu. Han no ya. Ali tak nak kecek dah umur 10 tahun tu. Ali no ya tu. 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 Ubaidillah umur 30 masuk Islam. Abdul Rahman bin Auf 31. Zubair bin Awal umur 15 masuk Islam. Tu. Sa'ad bin Abi Waqqas umur 17. Talhah bin Ubaidillah umur 15. Tu masuk Islam ayat tu. Muda-muda lagi dia ni masuk Islam ayat tu. Sebab tu sedap perang dulu. Sedap perang Nabi duduk. Tapi kat ayat tu mula-mula Nabi kita duduk di Madinah ni. Orang mari serang. Abu Jahal bawa. Abu Jahal bawa pasukan hampir 1000 tu perang Badar no ayat tu. Yang mana Nabi kita berdoa ketika tu. Orang tak pandai nak bunuh orang lagi no ayat tu. Tapi Abu Jahal ni tak puas hati dengan hijrah Rasulullah, tak mati. Kerana dia likung dah. Dia likung dah malam tu. Tapi nak ambil talih Rasulullah terlepas. Rasulullah hijrah dengan Abu Bakar 4 orang malam tu. Orang gaji Abu Bakar sore, Abu Bakar Nabi kita dan orang bawa jalan orang musyrik Mekah. Orang musyrik Mekah. Bawa jalan Nabi kita upah sore. 4 orang tu. 3 ekor unta 4 orang. Tu bawanya. Tu dalam riwayat ada cerita dalam sejarah Rasulullah. Tu dalam perjalanan hijrah Rasulullah ke Madinah ayat tu. Tu di antaranya. Tu sahabat-sahabat yang paling nak ya. Lepas tu sahabat-sahabat tu mempunyai sejarah tertentu. Sahabat Nabi ni macam-macam. Sahabat Nabi ni macam-macam. Yang kita hari ni bakat mengaji tengoklah perannya para sahabat membawa agama lagu mana. Sebab tu kita nak jadi dai di hari ni. Kita seorang manusia yang reti dengan agama gapo, kita kena lagu tu lah. Tu. Kena adalah jiwa kita ni panggil jiwa yang berdakwah, yang mengajakkan orang ke jalan yang baik. Bukan nanti dakwah macam orang dakwah duk tubik kapung tu dak. Hak tu satu, kita ni duk mana siapa? Jiwa kita kena ada. Orang bawa teksi, orang bawa kereta tu, orang bawa apa saja apa. Biarlah jiwa kita ni suka mengajakkan orang tu kebaikan. Tak kira. Lepas tu suka menolong orang yang susah. Tu jiwa kita kena ajar lagu tu lah. Nak ayat tu dah. Tak ada dah kita nak ayat tu. Tu. Sebab tu Tuhan kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tuhan kata aku tak utuskan engkau Muhammad ke alam dunia ni illa rahmatan lil alamin, melainkan membawa rahmat sekalian alam. Sekalian alam nak ayat kata. Sekalian alam rahmat sungguh rahmat. Lepas tu bagaimana dia lah hadis innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Tuhan bakitkan Nabi kita ni sebagai untuk nak sempurnakan tikah laku akhlak seseorang manusia. Tu. Seorang manusia nak ayat kata. Tu tikah laku untuk nak sempurnakan. Sebab itulah kita hari ni kena hayati sejarah Rasulullah. Baru kita tahu macam mana Rasulullah. Hidup dia lagu mana. Dia dengan bini dia lagu mana. Rumah dia setara mana. Makan ni Nabi kita setara mana. Amal ibadat Nabi kita dia utama setara mana. Nabi kita dengan sahabat-sahabat dia kasih siapa setara mana. Itu kita kena ngajilah. Baru ada perasaan dalam dada kita, dalam hati kita untuk nak menjadi contoh kepada ummah ataupun manusia di keliling kita sebagai menjadi membawa orang tu jadi baik. Selain daripada kita baik dah, orang pun jadi baik dengan sebab kita ajar, kita buat dia contoh kepada dia. Ni ingat molek, jangan Islam di bibir mulut. Kecek Islam. Orang pakai ayat berkucak Islam. Hak tu Islam belakang kapak. Tu Islam belakang kapak lagu tu ayat tu. Kecek dengan Allah, Quran hadis. Tuan bersikap Allahu Akbar.
Tak kena dengan mulut kata. Sebab tu hari ni kita kena terjemuh kepada tikah laku kita, akhlak kita hari ni. Biarlah kita kata Quran hadis, biar jadi kita ni Quran hadis sungguh. Jangan orang kau lari. Quran hadis kok mana kau lari? Tak boleh ajar gapo nama orang lari belaka. Tak ada teknik, tak ada gapo kerakau. Dia kata gitu. Oh, tu bukan Islam. Islam ni panggil murun. Murun, yakni beri. Islam ni mengikut keadaan ayat tu. Ya bukan keras dak. Tidak, Nabi tak katalah agama ni mudah ya. Inna dinu yusrun, mudah. Mudah ya. Sebab itulah kita di hari ni sikit sebanyak yang mana sama-sama kita mengingati lipat tes sejarah Rasulullah supaya kita kembalikan muhasabah diri kita demi membawa agama untuk orang lain selain daripada kita dah kejak dah dengan akidah kita, dengan agama kita, dengan amalan kita sapalah kepada orang lain pula supaya orang lain tu boleh ikut ajaran kita yang mana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah malam ni hamba rasa setakat itulah hamba boleh setuhnya. Kerana cerita tu banyak lagi tak apa panggil banyak perkara lagi nak ayat tu. Itulah. Tu di antaranya. Maka setakat inilah dulu pada malam ni. InsyaAllah kita tengok mana yang penting sepatut kita setuh benda ni. Tu murtabak sobat. Sebagaimana ulama dia tengok murtabak sobat. Maratibus sahabah. Tu dah. Tu. Sebagaimana kata Ibnu Asid dalam kitab dia. Tu. Abangi maratib dia. Maratib dia. Teratur dia no ayat tu. Mula-mula tu siapa dia? Sahabat pak. Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Lepas tu 10 sahabat yang dijanjikan syurga kata ni. Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman, Sayyidina Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Ubaidah. Tu Ubaidah Ibn Jarrah. Tu 10 orang mengikut. Lepas tu sahabat yang masuk berperang Badar. Tu mengikutnya. Tu maratibus sahabah panggil. Sahabat yang masuk perang Badar. Perang Badar ni berapa? Nabi perang berapa? Nabi boleh tak silap ke? 100 orang lebih ya. Demo Abu Jahal bawa hampir-hampir 1000. Nabi kutip-kutip boleh tak silap ke 113 ke 114 orang. Tu di antara. Perang Badar. Tapi benih kerana Nabi kita akak tangi ke langit. Nak perang Badar tu Nabi kita akak ke langit dah. Nabi royak dah. Ya Allah, bui benih lah ya Allah perang Badar ni ya Allah. Perang kali ni di kampung Badar ni ya Allah, bui benih lah ya Allah. Sekira peperangan ni tak benih ya Allah, maka tak ada dah orang nak sujud padamu ya Allah. Siapa dia lagi? Kalau pergi perang tu habis licin lah bunuh demo. Nabi-nabi kita bunuh demo habis licin dah. Siapa dia lagi nak bawa agama? Tak ada dah. Itulah Nabi kata tak ada dah orang nak apa ni? Orang nak sujud, nak ibadat padamu ya Allah. Habis kalau pada. Itulah Tuhan benih. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Banyak mana bilangan yang sedikit dapat memenangkan bilangan yang banyak. Tu di antara nak ayat kata, tapi biiznillah, dengan izin Allah Taala. Sebab tu perang Badar Allah ditolong. Tuhan buat turun para malaikat. Buat turun tolong Nabi kita. Walau dia Mekah 1000 Abu Jahal mapuh habis licin. Tokoh-tokoh pembesar-besar Mekah mapuh dalam perang Badar nak ayat tu. Benih sikit je. Tapi rupa-rupanya perang Uhud nak ayat tu. Allah. Islam ramai tapi tak pakat. Ni sebagai pengajaran kita berlaku. Tak dengar perintah Allah Ta'ala. Tak dengar perintah Nabi kita. Nabi dia ayat dia jangan tinggal. Bukit Halus jangan tinggal. Hei orang mana? Jangan tinggal 80 orang. Tinggal juga. Tu pucanya. Ini pengajaran kepada kita berlaku. Bila tak dengar ketua barisan depan, maka akan jumpa dengan musnah lah. Tu dah. Lepas tu sahabat yang berada dalam bai'ah. Tu martabat. Yang kelimanya sahabat yang berada dalam bai'ah. Bai'ah ni ada
Ada 2 kali, tak silap dah. Ia kenanya sahabat-sahabat umum selain daripada tersebut. Tu panggil maratibus sahabah. Sahabat ni lagu tu lah, tertib dianya. Tu. Tu. Apa panggil? Ada ni martabat para sahabat. Hak akhir sekali sahabat umum. Sahabat apa panggil? Tak ada kelebihan apa dia, sahabat Nabi je. Tak ada. Tu. Tu apa panggil? Keadaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirlah di sini yang mana kita dah maklum bahasanya itulah di antara ulama kata tanda-tanda kita cinta kepada Rasulullah, iaitu kita kena banyak berselawat kepada Rasulullah. Selawat ni amal royak seumur dah. Dia ada 2, 3, 4 cara selawat. Nabi dia royak barang siapa yang selawat ke Nabi iaitu 1000 kali sehari. 1000 kali sehari selawat ke Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 1000 kali sehari. Nabi kata orang ni tak akan mati, malaikat Tuhan gembira dengan syurga dulu. Jadi Tuhan tunjuk benda-benda yang menentukan syurga dulu, baru dia mati, nak ayat kata. Jadi hari kematian dia tu, kemungkinan Tuhan tunjuk dah syurga. Dia manis dah. Muka dia senyum tengok mayat dia. Kerana dia nampak Tuhan tunjuk syurga pada dia. Dan pada siapa yang selawat, Nabi kata kepada aku ni 100 kali sehari. Maka Nabi kata, orang ni Tuhan akan tunaikan hajat dia 100 hajat. Tapi 100 hajat ni kena 100 hajat ni 70 hajat di akhirat esok. Sab'ina minha li akhiratihi. 70 hajat Tuhan tunai di akhirat esok. Kita nak gapo di akhirat? 70 perkara, 70 hajat. Wasalasina minha li dunyahu. 30 hajat lagi ni hak Tuhan nak wui di dunia. Gapo kita nak di dunia? 30 hajat semua. Tu hak 100 hari. Sebab tu kita ni sekurang-kurangnya 100, tak apa dah. Tak boleh 1000. Maka Nabi kata pula yang ketiga, barang siapa yang selawat kat aku 10 kali pagi, 10 kali petang. Nabi kata tunggu dah di akhirat esok. Aku akan syafaat orang ni di akhirat esok. Ni buku kelebihan selawat. Sebab itulah kita dah hari ni, tanda-tanda yang kita cinta kepada Rasulullah, iaitu kita kena banyak berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah. Allahumma ja'alna salamatan fi kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min virus corona wa ghairihi minal amrad zahiran wa batina. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ramai kita tengok malam ni.